Saya terima saya disingkir, orang yang dekat dengan saya tindakan diambil. Saya nak sadar, saya menginayahkan anak saya kerana nak jaga kredibiliti saya. Dakwaan kononnya saya kaya, anak saya kaya, duit pun tak ada. Nak lawan cukup susah. Mungkin saya buat kesalahan sehingga kalah satu-satu. Walaupun saya tak ada dalam kerajaan, bahkan tak jadi wakil rakyat pun, tapi entah sebab apa, tapi ramai datang untuk mendengar pandangan saya ataupun minta nasihat daripada saya. Dan saya memang saya tak boleh diam diri duduk di rumah. Jadi saya datang ke pejabat supaya memudahkan orang datang berjumpa. Kalau ada benda yang saya boleh tolong daripada segi nasihat ataupun pandangan, saya akan cuba. Daripada luar negara, mereka melihat Malaysia ini sudah capai satu kejayaan dan mereka ingin tahu bagaimana kita dapat majukan Malaysia. Sikit sebanyak kita dapat terangkanlah. Selain daripada itu, mereka juga ingin kemukakan masalah yang dihadapi oleh mereka dan meminta pandangan saya bagaimana untuk mengatasi masalah mereka. Dan banyak lagi lah soalan-soalan yang dikemukakan oleh mereka untuk mendapat pandangan daripada saya. Pada masa itu kita tidak hadapi masalah seperti COVID-19 umpamanya. Keadaan dunia ini tenang dan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain juga baik. Jadi dalam keadaan yang semacam itu agak mudah untuk membangunkan negara. Banyak benda yang perlu kita perbaharu ataupun kita ubah cara kita melakukan sesuatu. Dalam kerajaan sepanjang masa kita perlu kaji sama ada apa yang dilakukan oleh kita itu adalah yang terbaik mungkin. Kalau kita dapati dia kurang berjaya, kita perlu cari cara yang akan menjayakan negara. Saya dapati umpamanya dalam bidang pendidikan ataupun pelajaran, dia tidak disusun supaya dia sesuai dengan keadaan dunia yang sudah bertukar. Sekarang ini kita mempunyai teknologi baru, IT dan sebagainya. Semua ini mesti daripada awal lagi mereka akan dilatih sepatutnya. Jadi itu satu benda yang saya berpendapatlah perlu dilaksana oleh kerajaan. Juga cara-cara kita mengajar. Kalau dulu kita mengajar dengan menggunakan guru
darjah. Sekarang ini dengan adanya teknologi baru, mungkin cara kita mengajar boleh disesuaikan dengan, ataupun mengambil peluang daripada teknologi baru ini yang boleh memudahkan cara kita mengajar. Saya dulu bila saya letak jawatan, saya harap kerajaan yang akan menyusul kerajaan saya boleh guna saya untuk dapat maklumat ataupun apa juga pengalaman saya yang boleh digunakan. Tetapi saya dapati bahawa kerajaan yang mengganti kerajaan saya tidak bersedia untuk menerima pandangan. Mereka mempunyai pendekatan mereka sendiri. Sebab itu, kalaupun saya nasihat, saya cuba, saya berjumpa, tapi mereka menolak. Menolak bukan saja pandangan saya, cara-cara saya dulu pun ditolak dan dicipta pendekatan yang baru supaya dianya tidak terkait dengan apa yang saya lakukan. Sikap kerajaan sama saja. Mereka nak tentukan bahawa segala-gala yang dilakukan masa mereka adalah hasil daripada pendekatan mereka. Mereka tidak nak supaya dikaitkan dengan nasihat ataupun pandangan ataupun cara orang lain. Matlamatnya sama, tetapi cara mencapai matlamat itu berbeza. Kalau kita tidak faham bagaimana nak laksanakan cadangan kita, dia tidak akan terjadi. Untuk menentukan segala rancangan kita dapat dilaksana, kita perlu tahu bagaimana. Kalau kita tidak tahu, kita ada dasar tapi kita tak capai dasar. Kita dapati di Malaysia ini kerjaan tidak terbuka. Jadi mereka lebih menentukan segala-galanya daripada dalam. Jadi apa yang pandangan daripada luar kurang diberi perhatian. Jadi sebab itu kalaupun saya ada cadangan, tetapi dia tidak akan mempengaruhi kerajaan. Gaji sudah naik berkali-kali. Masa saya kecil dulu, gaji buruh kasar RM12 sebulan. Satu hari 30 sen. Sekarang ni satu hari beratus-ringgit. Gaji dah naik. Tapi kerja tak boleh buat juga. Jadi bukan soal gaji. Orang lain sanggup kerja dengan gaji rendah. Ialah mula gaji rendah. Kalau kita dah jadi cekap, gaji akan naik. Jadi kita kena ingat juga, kalau gaji dinaikkan, cost of living, kos sara hidup kita akan naik. Pasal nak upah orang buat kerja terlalu tinggi, hasil kerja dia itu mesti dah lebih nilainya. Jadi bila naik harga, kita tak dapat keuntungan. Ialah kalau kita ada kebolehan untuk memperbaiki keadaan, kita nak kata sorry lah, walaupun saya boleh tolong, tapi saya tak mau tolong pasal saya nak rehat. Itu tamak untuk diri sendiri. Jadi saya tak payah. Saya dilatih sebagai doktor. Doktor perlu utamakan pesakit, bukan dirinya. Kalau panggil tengah malam pun dia pergi, doktor tak boleh nak bekerja. Pukul 4 dah kita berhenti.
kita balik rumah. Sedangkan kita punya kes tengah dibedah. Tak boleh lah macam tu. Kita kena tengok bukti. Betulkah tuduhan saya? Kalau kita tanya, kenapakah 2 million orang Bangladesh datang sini? Mereka datang sini untuk bekerja. Kerja itu boleh dibuat oleh kita, tapi kita tak mau. Kita tak mau kerja. Jadi apa yang kita nak kata? Kita rajin, tapi kita tak mau kerja. Tak menasabahlah kalau tak mau kerja, tak rajin. Jadi kalau saya kata malas, bukanlah bermakna semua orang malas. Ada yang rajin, tapi umumnya orang Melayu lebih suka orang asing datang sini bekerja. Kalau negara kita ini menjadi negara berbilang kaum, sebabnya ialah kerana kita tak sanggup bekerja. Sebab itu orang India masuk sini menuri getah. Bukan orang Melayu tak boleh turi getah. Kita boleh, tapi kita tak mau. Nak kena bangun pukul 5 pagi dan sebagainya. Kita rajin, tapi kita tak nak bangun. Lepas tu datang orang Cina. Orang Melayu dulu cekap ukir. Bila orang Cina datang, orang Cina ukir buat rumah lebih mudah, harga lebih rendah. Kita berhenti daripada buat rumah. Saya masih tahu masa saya kecil, rumah bapa saya, kita panggil tukang Melayu. Lepas tu tukang Cina datang. Tukang Cina tawar harga yang lebih murah, kerja yang lebih baik. Jadi kita pun bagi kontrak kepada orang Cina lah. Bila kita buat demikian, orang Melayu berhenti. Berhenti tak buat rumah. Bukan dia nak tingkatkan supaya dia boleh bersaing dengan orang Cina, tidak. Oh, ini orang Cina ni pandai, tak apalah bagi dia buat. Kita tak buat. Akhirnya kita tak kerja. Tak tahulah kalau kita tak kerja itu bermakna kita malas ataupun tidak. Mungkin kalau kita kata pasal kita tak rajin, kita tak berusaha. Itulah keadaan. Kalau suruh saya minta maaf, saya minta maaf. Karena saya kata orang Melayu malas, saya minta maaf. Tetapi keadaan tak bertukar. Ya, kita dapati di waktu Malaysia dapat mencapai kemajuan, di waktu itu ada kestabilan politik. Dan kestabilan politik itu disebabkan pemerintah kuat, iaitu tak mudah dijatuhkan. Dan pada masa itu parti-parti lawan pun lemah. Jadi kerajaan yang kuat ini boleh lakukan cadangan-cadangan mereka, termasuk yang menyebabkan perlembagaan kita dipindah. Kerana perlembagaan tak boleh dipindah melainkan dipersetujui oleh 2/3. Jadi pada masa itu lain. Sekarang ini kita dapati kerajaan yang didirikan mempunyai kelebihan kursi 2/3 saja. Dalam keadaan itu kerajaan menjadi tidak stabil. Pandangan kerajaan ialah terhadap meneruskan sebagai kerajaan. Lebih utamakan politik sokongan. Jadi untuk menangani masalah seperti ekonomi, masalah politik, masalah sosial, itu tak dapat diberi tumpuan oleh kerajaan kerana mereka sendiri berasa terancam. Inilah yang menyebabkan masalah tidak dapat diatasi dengan mudah. Ini kita dah terima, kita perlu tentukan kelemahan-kelemahan itu diatasi. Bermakna bahawa dalam
sistem pendidikan kita harus beri cukup maklumat supaya apabila sampai umur 18 mereka faham berkenaan dengan sejarah negara, latar belakang negara, politik negara dan kedudukan ekonomi dan sebagainya. Jadi pengetahuan mereka perlu ditambah supaya apabila mereka mengundi, mereka faham tentang apa kesannya daripada undi yang diberi oleh mereka. Saya tak dapat nak buat penilaian terhadap Anwar Ibrahim kerana baru sangat dia jadi Perdana Menteri. Tetapi satu perkara saja yang saya lihat yang menimbul soalan. Umpamanya pelantikan seorang yang dihadapkan ke mahkamah dengan berbagai jenis jenayah, pelantikannya sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi seolah-olah kita tak ambil kira kualiti orang yang kita pilih. Itu saja yang saya nampak. Yang lain semua saya tak akan tegurlah, tak kerana saya tak tahu apa kesan daripadanya. Tetapi satu perkara yang saya nampak tidak sihat ialah pelantikan seorang yang berhadapan dengan kes-kes di mahkamah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, satu jawatan yang tinggi. Dari segi undang-undang tak ada masalah, dia menepati undang-undang. Tetapi daripada segi moral dan juga daripada segi penilaian agak kurang bijak. Ialah ada kemungkinan kesilapan yang tak akan bertambah di masa hadapan. Kita tak boleh nak teka benda tu akan jadi kemudian. Tetapi apabila kita lihat penilaian terhadap satu-satu keputusan dibuat yang bertentangan dengan keadaan sekeliling dan nilai biasa, kita khawatir sama ada di masa hadapan akan berlaku lagi perbuatan yang walaupun dari segi undang-undang tak ada masalah, tetapi daripada segi nilai hidup, budaya, dia tidak menepati moral. Ialah kalau kita boleh sesuaikan dengan keadaan, memang itu baiklah. Tetapi rakyat yang memilih berasas kepada janji yang dibuat oleh kita. Apabila kita buat sesuatu yang menidakkan janji kita, kepercayaan rakyat kepada orang yang melakukan perbuatan itu akan berkurangan. Jadi pada masa hadapan, rakyat mungkin berpendapat, apa gunanya pilihan raya kalau yang kami pilih diketepikan dan yang kami tolak diutamakan. Itu menimbul perasaan tidak senang ataupun kekecewaan di kalangan rakyat kerana pendapat mereka tidak dihormati. Apakah Tuan rasa ia mampu bertahan lama? Yang itu terpulang kepada cara pemerintah memerintah negara. Ya, mereka telah membuat
perjanjian. Sebenarnya mereka tidak akan bekerja sama dengan pihak tertentu dan mereka cuba pegang kepada janji mereka. Dengan itu mereka tak dapat jawatan lah. Tetapi daripada segi moralnya mereka memang berpegang kepada janji. Ya, pada mulanya tidak ada. Saya terlibat dengan politik selama 80 tahun. Pada mulanya kita bagi tahu kepada pengundi, kalau tak undi bagi kita, negara akan hancur. Dan mereka undi, tak payah bagi duit. Tetapi dalam pada itu, dalam politik demokrasi ini, kalau kita popular, kita dapat sokongan. Pada mulanya, okey, kawasan ini bagi sokongan kepada kita. Sebab itu kita balas dengan membuat jalan baru, memasukkan api elektrik, masukkan air dan sebagainya. Jadi mereka berpendapat bahawa kalau kita guna kuasa mengundi ini, kita boleh dapat sesuatu. Ada orang yang fikir kalau tak buat jalan, tak ada bekalan elektrik, bagi duit. Itulah dia mula. Bila bagi duit, orang ini nak dapat sokongan, bagi lebih. Orang ini pula nak dapat sokongan, bagi lebih. Lah ni sudah sampai kepada tahap yang terlalu tinggi sehingga orang perseorangan tidak mungkin bertanding kerana dia tak cukup duit nak sogok. Bagaimana Tun perjuangan Tun untuk perkara rasuah ini untuk selepas ini? Ya, dia mengikuti pandangan kita terhadap rasuah. Apakah kita berpendapat rasuah itu perkara yang buruk, yang tak baik, dan kita tidak harus terlibat dengan rasuah, dan kita tak akan terima. Tetapi kalau kita pula anggap, yalah rasuah, apa salahnya kita ambil duit sikit. Jadi bila kita ada sikap macam itu, rasuah akan berlaku. Umpamanya dalam pilihan raya baru ini, orang Melayu minta duit nak pergi undi, nak minyak, duit minyak itu ini. Orang Cina tak minta 1 sen pun. Tak ada DAP, tak payah bayar 1 sen pun. Mereka datang daripada luar negeri, belanja berpuluh ribu ringgit untuk mengundi, lepas tu balik. Tak minta duit. Tapi orang Melayu, dia kata, bagilah duit minyak, bagilah duit ini upah. Dan ahli politik pun guna duit untuk mendapat sokongan. Jadi orang Melayu punya persepsi rasuah itu bukanlah perkara yang terlalu buruk. Kalau kita dapat, apa salahnya? Bukan banyak, sikit saja. Jadi itu pandangan penilaian kita terhadap rasuah. Tetapi orang Cina anggap rasuah itu tidak menguntungkan. Sebab itu dia tak terlibat. Apa sangatnya nak belanja duit untuk negara. Jadi kita dapati value system antara Cina dengan Melayu berbeza. Bahkan ada orang agama yang berkata, rasuah tak dilarang oleh agama Islam. Saya heranlah pasal benda itu memang dilarang. Tapi ada orang agama yang sanggup kata, boleh, rasuah tak apa. Jadi kalau kita bergantung kepada rasuah, kita bergantung kepada orang yang ada duit. Orang yang ada duit bukan orang yang terbaik. Kalau orang yang terbaik, dia tak payah guna duit, orang akan sokong. Tetapi orang yang tak baik, dia guna duit pasal dia tahu tanpa duit dia tak akan dapat sokongan. Jadi rasuah menentukan orang yang buruk dapat kemenangan, orang yang baik kalah. Gerak-geri tingkah laku
seseorang ataupun satu masyarakat bergantung kepada budayanya. Budaya di sini bermakna nilai hidup yang dipegang. Kalau kita dapat didik anak kita supaya menolak rasuah, mereka tidak akan terlibat dengan rasuah. Tapi di waktu ini kita didik anak kita supaya mendapat wang dengan percuma. Hari raya umpamanya, kita bagi duit. Semakin lama semakin banyak. Lah ni nak pergi sekolah, ada anak yang dapat sampai RM50 nak pergi sekolah. Masa saya dulu 2 sen. Pergi sekolah bapak bagi 2 sen. Tapi sekarang ni 50. Jadi kita didik anak kita supaya mudah mendapat wang tanpa sumbangan apa-apa pun. Jadi kita didik macam itu, dia bila besar pun, ya apa salahnya ni? Saya tak buat apa, tapi dia nak bagi duit, saya terimalah. Ada bangsa lain yang saya tahu. Saya baca buku-buku daripada barat umpamanya, yang bila nak bagi duit, dia tak buat kerja apa, dia tolak. Dia kata dia belum dapat buat kerja apa, macam mana nak bagi duit. Kita ajak scout umpamanya, pengakap nak kutip duit, dia kena buat kerja sesuatu. Kalau dia pergi ke rumah, dia nak dapat duit, dia kena buat sesuatu, sapu sampah, cuci longkang dan sebagainya, baru dapat duit. Jadi duit tak datang dengan mudah, bukan dapat percuma. Duit datang dengan hasil balasan kepada khidmat yang kita beri. Kalau kita mempunyai budaya itu, kita tak akan terima duit dengan mudah. UMNO sudah hilang. Kerana sesuatu pertubuhan itu hidup dengan matlamatnya. UMNO pada mulanya daripada asal dia ditubuh berjanji untuk mengutamakan bangsa, negara dan agama. Sekarang ini kita dapati UMNO umpamanya berkata cash is king. Jadi tujuan asal UMNO sudah tidak ada. Bila tidak ada, maka UMNO itu sendiri tidak ada. Kerana ini bukan UMNO. UMNO membuat janji daripada awal. Dia tolak janji dia jadi parti lain. Nama UMNO, tapi bukan UMNO. Tapi UMNO sudah tidak ada. Apa yang ada adalah kerangka. Kerangka tu UMNO, tapi isinya tak ada. Jadi apa yang dilakukan oleh badan ini hanya menggunakan nama UMNO. Macam juga kita dapati kita guna agama, tetapi apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan agama. Jadi kita tak boleh kata inilah agama kita. Jadi semacam juga dengan UMNO. UMNO yang namanya diguna sekarang ini bukan UMNO yang ditubuh. BN dengan UMNO akan merosot prestasi. Kita lihat bagaimana selepas 2003, pada mulanya ramai yang gemar dengan UMNO dan BN. Mereka memberi sokongan yang cukup kuat, luar biasa. Tetapi pada 2008, kerana dalam jangka masa tak sampai pun 4 tahun, dasar dan gerakan UMNO itu tidak mengikuti janji-janji ataupun tujuan UMNO ditubuh. Sebab itu pada tahun 2008, 5 buah negeri hilang daripada tangan UMNO. Kerana ini bukan UMNO lagi. Ini adalah satu parti yang menggunakan nama UMNO. 20 tahun dulu saya kata UMNO akan hancur. UMNO akan dikalahkan. Saya dah nampak dah ini akan berlaku. Ada video di mana saya kata, pasal saya nampak itu.
maaf kalau saya katakan ini, dalam pada tahun 2020 UMNO mungkin tidak berkuasa lagi karena ditolak oleh orang Melayu sendiri, karena bosan dengan politik wang yang diamalkan oleh UMNO. Dan di kalangan UMNO pula, ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO akan merebut kuasa sehingga tidak ada lagi perjuangan untuk parti, untuk bangsa, tetapi perjuangan hanyalah untuk mendapat tempat bagi diri sendiri. Dengan itu, pengundi akan rasa bosan dengan UMNO dan mereka akan tolak UMNO. Saya fikir 2020 is the maximum lah UMNO boleh pergi. Itu hasrat pejuang. Tapi dalam jangka masa yang pendek, rakyat tidak kenal pejuang. Oleh kerana itu, mereka sukar untuk menyokong ataupun menyertai pejuang. Sebab itu, apabila masa yang diberi terlalu pendek, maka pejuang tak dapat capai matlamatnya kerana tidak dikenali sebagai pengganti kepada UMNO. Mengganti pun perlu juga, tapi mencipta pun perlu juga. Kita kena ambil kira iklim di sekeliling kita. Kita punya maklumat tidak sampai kepada rakyat. Ada yang sedar, sebab tu ada juga yang memberi sokongan. Tetapi kita sebuah parti GTA umpamanya tidak pun didaftar oleh kerajaan. Dulu masa PRU 14 bersatu, yang sudah didaftar digantung pendaftarannya supaya dia tak boleh nak berkempen. PH yang baru ditubuh tak didaftar. Kali ini kita dapati GTA sudah lama minta, tapi tak diberi, tak didaftar. Sebaliknya, dengan dalam keadaan yang tidak disangka, belum pun ada kita dapat bernyawa, belum didaftar, tiba-tiba parlimen dibubar dengan cara yang mengejut. Baru saja belanjawan negara dikemukakan, belum pun kita dapat bincang, tiba-tiba parlimen dibubar dan pilihan raya diadakan. Tak bagi masa untuk daftar, tak bagi masa untuk kita nak berkempen. Di waktu kita belum didaftar, kita tidak dibenar berkempen. Nak tunjuk gambar pun tak boleh. Jadi seolah-olah kerajaan menyekat kebebasan parti lawan supaya mereka tidak dapat melawan dengan pihak kerajaan. Tun dilabel sebagai pecah belah orang Melayu di Malaysia. Apa yang boleh Tun katakan? Percubaan kita membuat GTA ialah untuk menyatupadukan orang Melayu. Dalam GTA terdapat empat buah parti politik yang telah menyertai GTA. Itu perpaduan. Kita juga memberi tempat kepada NGO, kepada orang berseorangan, kerana kita ingin kumpul mereka. Apa yang kita tak dapat lakukan ialah menyatupadukan diri dengan orang yang sudah lakukan perbuatan yang buruk, yang tidak sesuai. Jadi apa yang berlaku ialah kita berpecah, tapi antara yang baik dengan yang buruk. Takkanlah kita nak bersatu dengan yang buruk. Kata pepatah, kalau kita letakkan benda yang buruk dengan yang baik, dia jadi buruk, dia tak jadi baik. Sebab itu perpaduan yang dicari ialah antara orang yang ingin kembalikan
kembalikan perjuangan UMNO dahulu. Dia tak boleh nak menyertai orang yang tolak perjuangan UMNO dahulu. Kita bandingkan, di zaman kita lawan dengan Malay Union, kita bersatu. Pada itu musuh kita ialah British. Jadi kita bersatu dan kita menang. Kali ini yang menjadi musuh ialah orang Melayu yang menyalahgunakan kuasa, yang terlibat dengan jenayah. Takkan kita nak bersatu dengan mereka. Sebaliknya kita perlu kalahkan mereka. Jadi di antara mereka yang nak kalahkan orang itu, mereka bersatu. Tapi tak ramai. Yang pihak yang memihak kepada yang terlibat dengan jenayah, dengan cara pentadbiran yang tidak baik, kita tak boleh nak bersatu dengan mereka. Tetapi nak kata pejuang pecah belah Melayu, tetapi kita mengadakan gerakan tanah air yang mana orang daripada parti politik lain ada bersama. 4 buah parti dijadikan satu. Itu bermakna perpaduan. Kita masuk juga NGO, orang persarangan. Itu perpaduan, bukan pecah belah. Kalau pecah belah bermakna bahawa kita asingkan mereka dan kita akan bertanding sama kita. Tetapi sebaliknya, apa yang dilakukan oleh gerakan tanah air ialah mencantum orang Melayu yang nak kebaikan supaya dapat mengalahkan orang Melayu yang sudah salah guna kuasa. Ya, saya berasa kecewa. Tapi apa yang saya boleh buat? Kita dapati umpamanya pegawai-pegawai kerajaan disingkir, dibuang, diganti dengan pegawai yang patuh kepada kerajaan yang dipilih. Itu semua cara-cara yang tidak sesuai. Sepatutnya pentadbiran tidak terlibat dengan politik. Tapi kita dapati sekarang ini pun orang ini tak sokong kerajaan, buang. Orang ini ambil tindakan mahkamah. Orang ini masuk dalam masuk freezer, bekukan. Jadi itu bukan cara demokrasi. Cara demokrasi kita terbuka. Kita lawan, masing-masing dapat haknya mengikut rule of law, undang-undang. Tapi ini undang-undang tak dipatuhi. Ya, tiba-tiba macam gerakan tanah air. Dah 3 bulan dah kita minta. Tak ada masalah. Tetapi kerajaan yang boleh luluskan gerakan tanah air ini, kerana ini kuasa ketua pejabat. Tetapi ketua pejabat berkata bahawa saya tak ada apa masalah. Tetapi ini perlu dapat keputusan daripada menteri yang dipilih. Menteri sebenarnya tak berkuasa, tak ikut peraturan. Tapi menteri tak lulus. Dan kita ada pilihan raya. Jadi kita cuba ikat kaki tangan pihak yang bermusuh dengan kita. Lepas itu kita kata, oh, sekarang kita boleh lawan. Macam orang kata, macam dalam boxing, you ikat tangan sebelah, you suruh lawan dengan orang yang dua-dua tangan boleh guna. Saya sedar sebagai seorang politik, saya tentu akan dikritik, diburukkan nama, kerana itu amalan orang politik. Tapi kalau orang politik yang pegang kepada undang-undang, itu bukan amalannya sepatutnya. Saya terima, saya disingkir, orang yang dekat dengan saya, tindakan diambil. Kalau dia peniaga umpamanya, perniagaan dia
serang, macam-macam perlakuan yang dibuat oleh kerajaan untuk menentukan semua yang dekat dengan saya itu akan ditekan supaya mereka tidak sokong saya. Yalah, kita orang politik, kita terima kecaman dan kata-kata kesan dan sebagainya, itu perkara biasa. Kalau kita berasa kecewa dengan perbuatan itu, kita tak boleh nak berjuang. Kita tak boleh berasa kecewa. Ya, saya macam-macam. Saya dikatakan mempunyai berbilion-bilion ringgit di Switzerland. Bukan ada bukti apapun. Kalau ada bukti, tunjuklah yang saya ada ni. Saya tak ada satu sen pun. Daripada duit curi tak ada. Saya tak curi satu duit. Tapi pun ada orang yang berkata saya mempunyai berbilion ringgit. Sebab itu saya boleh lawan. Tapi jelas kita duit pun tak ada. Nak lawan cukup susah. Tapi dakwaan kononnya saya kaya, anak saya kaya, semuanya tak ada asas. Tetapi kalau kita pun buat tuduhan juga. Tapi ada bukti. Ada bukti bahawa memang pun apa yang kita katakan itu telah berlaku mengikut bukti-bukti. Evidence ada. Saya nak bersara. Tapi orang datang minta tolong. Kalau saya boleh tolong, saya nak kata, sorry lah, saya nak bersara. Saya berasa tak tergamak lah. Orang minta tolong, kita tolonglah. Orang kata ini tak baik, itu tak baik. Macam mana nak perbaiki? Mereka tanya. Dan bahkan mereka meminta supaya saya ambil bahagian. Bukan saya nak, tetapi mereka nak saya ambil bahagian. Kononnya kalau saya ambil bahagian, mereka akan berjaya. Saya tak apalah, jadi apa kepada saya tak penting. Yang penting masalah yang dihadapi oleh bangsa saya. Itu saya tak tahan. Nak kata nak rehat, nak jaga cucu apa semua. Itu selfish. Kita tamak, kita fikir diri kita saja. Kita tak fikir masyarakat, bangsa kita. Itu saya tak gamak nak buat. Tak benar sama sekali. Kalau saya nak anak saya ambil alih tempat saya, masa saya jadi Perdana Menteri, saya boleh angkat anak saya jadi pegang jawatan itu, bahkan boleh jadi menteri pun. Kalau saya nak bagi dia ganti saya angkat dia jadi timbalan Perdana Menteri. Bila saya letak jawatan, dia akan ambil alih. Tetapi anak saya tak dibenar masuk politik pun. Tak ada satu pun anak saya yang masuk politik. Yang menentang saya ada. Anak saya juga. Tapi saya tak kacau, dia nak menentang, okey. Itu dia punya pendapat. Tapi nak kata saya nak bantu anak saya supaya dia dapat tempat, saya tak buat. Tapi walaupun demikian, itu diketepikan. Kononnya sekarang ini dia sudah terlibat dengan politik. Itu sebab saya bukan lagi Perdana Menteri. Dia terlibat dengan politik dengan usahanya sendiri, bukan saya tolong. Saya tak tolong. Saya tak tolong anak saya. Saya tak nak orang kata saya ini guna jawatan saya untuk majukan keluarga saya. Saya tak buat. Kalau tak percaya, tengok anak saya berniaga pun berniaga di luar negeri. Tak boleh berniaga dengan kerajaan. Saya tak benar. Tapi masih orang tuduh saya ini nak angkat anak saya. Sebenarnya saya menginayahkan anak saya kerana nak jaga kredibiliti saya. Saya tak bagi tempat kepada anak saya. Tapi masih dituduh.
Ya, takkan saya tahu saya umur dah 97. Takkan saya nak duduk lama. Cuma saya nak tolong. Nak tolong bukan dia. Nak tolong parti. Pasal saya tak boleh tolong satu orang. Tapi kita dapati bahawa walaupun saya mungkin saya buat kesalahan sehingga kalah 100%. Kita harapkan untuk PRN, 6 lagi PRN kita nak terima nanti pejuang akan bertanding. Tak tahu lah yang tu saya tak berani nak kata.